Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah. Dalam video ini, kami akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Konsep Alam Sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Sebelum itu, nama saya Adlina Ashikin binti Hasbullah. Seperti yang kita tahu, alam sekitar merupakan pemberian daripada Allah SWT kepada kita untuk kita menjaga alam sekitar dengan sebaik yang mungkin. Menurut Islam, alam sekitar merupakan asas kepada ajaran tauhid ataupun kefahaman kesatuan yang menggabungkan manusia dengan alam dan juga Tuhan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam dikehendaki untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Seterusnya, etika merupakan salah satu cabang falsafah utama yang merakumi kelakuan betul dan salah dalam kehidupan seseorang itu. Manakala peradaban pula, Yusuf Qaradawi pernah menyebut bahawa peradaban merangkumi aspek-aspek kehidupan daripada bentuk kemajuan baik yang berupa kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu seni, ilmu sastra dan sebagainya. Oleh itu, dapat kita kaitkan seorang masyarakat yang mempunyai etika dan peradaban, mereka tidak akan sewenang-wenangnya untuk mencemarkan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammadiyah daripada Kumpulan 7. Jadi untuk sesi pembentangan yang seterusnya, saya akan meneruskan dengan isu yang melibatkan alam sekitar. Jadi objektif kajian yang pertama bagi kertas kerja ini adalah untuk mengenal pasti isu-isu yang melibatkan alam sekitar dan hubung kaitnya dengan konsep etika menurut pelbagai peradaban. Isu pertama yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan pencemaran air. Pencemaran air adalah satu situasi di mana sifat air tersebut telah berubah daripada sifat asalnya, sama ada dari segi bau, warna dan juga rasa. Dan faktor berlakunya pencemaran air adalah disebabkan oleh pembuangan sisa sampah ke dalam sungai, pelepasan sisa toksik daripada kilang dan juga pengaliran baja kimia oleh industri pertanian. Dan isu pencemaran air yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan pencemaran Sungai Kim Kim. Berdasarkan kepada kronologi pencemaran Sungai Kim Kim, ia telah mengakibatkan seramai 103 orang pelajar dan penduduk di kawasan tersebut sakit dan dikejarkan ke hospital. Dan untuk hari-hari yang berikutnya, pertambahan jumlah mangsa mencecah hingga 1,000 orang. Pesakit mengalami gejala seperti sakit kepala, loya, pengsan dan juga kesukaran bernafas. Seramai 171 individu telah memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Johor Bahru terhadap 12 defendant kerana mengalami kerugian bernilai 30 juta. Dan 129 adalah merupakan golongan nelayan yang terjejas teruk akibat daripada kejadian tersebut. Isu kedua yang melibatkan alam sekitar adalah berkaitan dengan pembalakan haram. Pembalakan haram merupakan aktiviti penambangan hutan yang menyalahi undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa kerajaan. Faktor berlakunya pembalakan haram adalah disebabkan harga yang tinggi terhadap kayu-kayan, kurangnya integriti dalam melaksanakan tugasan dan juga menebang pokok melebihi perimeter tanpa disengajakan. Dan isu yang diketengahkan berkenaan dengan pembalakan haram adalah pembalakan haram di negeri Kelantan. Berdasarkan kepada kronologi pembalakan haram di negeri Kelantan, sumber daripada seorang aktivis alam sekitar menyatakan bahawa aktiviti pembalakan haram adalah sangat aktif dan hanya diketahui oleh setengah pihak sahaja. Kegiatan tersebut berlaku di kawasan pembalakan haram yang berlesen dan tidak menolak sebarang kemungkinan bahawa terdapat isu rasuah yang berlaku di peringkat permulaan sehingga ke akhir aktiviti. Oleh itu, Jabatan Perhutanan Kelantan amat bertegas akan isu ini kerana ianya membabitkan kehilangan hasil kerajaan negeri tersebut. Bukan itu sahaja, ianya juga turut memberi kesan terhadap flora dan fauna dari segi kebubusan, habitat dan spesies. Pencemaran air yang berlaku disebabkan sungai telah mengecil dan menjadi keruh dan juga kehilangan kawasan tadahan hujan. Isu ketiga melibatkan alam sekitar yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan jerebu. Jerebu adalah satu keadaan di mana pencemaran udara yang berlaku serba sedikit menjejaskan penglihatan kita. Jadi faktor utama berlakunya jerebu adalah disebabkan oleh pembakaran secara terbuka, asap daripada kilang dan juga asap daripada kenderaan. Dan isu utama yang akan dibincangkan adalah berkenaan dengan jerebu di Indonesia pada tahun 2019. Berdasarkan kepada kronologi jerebu di Indonesia pada tahun 2019, peristiwa tersebut telah menyaksikan bahawa sejumlah 2,649 sekolah yang melibatkan sekolah di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan juga Sarawak terpaksa ditutup.
Hal ini berikutan kepada peningkatan melibatkan penyakit asma, kes berkaitan konjonktivitis dan jangkitan pada saluran pernafasan. Pada tarikh 19 September tahun 2019 telah menyaksikan Malaysia menduduki tempat pertama berhubung pencemaran udara tertinggi. Pada tarikh tersebut, Malaysia telah mencatatkan bacaan IPU sebanyak 266 diikuti oleh negara Afrika Selatan sebanyak 217 dan juga negara Indonesia sendiri dengan bacaan IPU 207. Berdasarkan kepada ketiga-tiga isu yang telah dibincangkan, ianya jelas menunjukkan bahawa isu-isu alam sekitar ini sama sekali telah bertentangan dengan konsep etika menurut pelbagai keadaan. Atas penerangan yang diberikan oleh ahli kumpulan saya seperti tadi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Nayan dan saya akan menerangkan objektif kajian yang ketiga, iaitu kesan mengabaikan kelestarian alam sekitar. Kesan yang pertama ialah pencemaran sungai. Objektif yang ketiga ini adalah untuk mengenal pasti kesan mengabaikan kelestarian alam sekitar. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangun, namun ia juga tidak lari daripada terlibat dengan masalah alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya industri pembuatan seperti elektronik, kimia dan juga getah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang berkembang pesat. Namun, pada pengeluaran industri pembuatan kian meningkat dan telah menyebabkan penambahan pencemaran gas organik dan bukan organik. Oleh sebab itu, Malaysia menghadapi berbagai kesan kerana mengabaikan kelestarian alam sekitar dan menyebabkan masalah ini semakin meruncing sekiranya dibiarkan secara berluasa. Salah satu kesan mengabaikan kelestarian alam sekitar adalah pencemaran sungai. Masalah pencemaran sungai ini telah wujud sejak abad yang ke-18 di mana berkembangnya perindustrian dan perdagangan. Punca utama berlakunya pencemaran alam sekitar disebabkan pencemaran sungai yang melibatkan aktiviti seperti pembangunan tanah, sumber asli serta pembuangan sisa-sisa kumbahan ke dalam sungai telah menyebabkan kualiti air sungai menjadi terjejas. Kualiti air menjadi semakin merosot disebabkan sikap manusia yang menganggap sungai ini sebagai saluran yang mudah untuk membuang sampah sarap dan bahan-bahan toksik. Sebagai contoh, terdapat 16 sungai yang tercemar dan hampir mati disebabkan pencemaran sungai. Oleh itu, kesan mengabaikan kelestarian alam sekitar ini sedikit sebanyak memberi impak kepada masyarakat. Dan kita sebagai rakyat hendaklah menjaga kelestarian alam sekitar demi masa depan yang lebih baik. Kesan yang seterusnya adalah pencemaran udara. Kesan mengabaikan kelestarian alam sekitar juga berpunca daripada pencemaran udara. Hal ini dikatakan demikian kerana pencemaran udara di negara kita sering kali berada di tahap yang membimbangkan. Sebahagian besar, ia berpunca daripada kegiatan manusia yang tamak dan kurangnya kesedaran diri terhadap alam sekitar. Pencemaran udara juga memberi kesan kepada tumbuh-tumbuhan. Hal ini kerana tanaman memerlukan udara bagi proses fotosintesis dan tumbuh-besaran. Oleh itu, pembebasan gas sulfur dioksida dan karbon monoksida yang tinggi daripada asap kilat akan menyebabkan kepususan flora dan fauna. Ini akan mengakibatkan tumbuhan menjadi kekuningan dan mati disebabkan kurangannya karbon dioksida untuk menghasilkan klorofil. Kemudian tisu-tisu tumbuhan itu akan mereput dan mengalami masalah disebabkan tindak balas daripada pencemaran yang terlekat pada pokok itu. Oleh yang demikian, tumbuhan akan mudah terdedah dengan pelbagai penyakit. Tuntasnya, kebanyakan kejadian ini berpunca daripada sikap manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kesan yang akan dihadapi di kemudian hari. Kesan yang terakhir adalah pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan kesan yang paling ketara dan memberi impak kepada kelestarian alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana pemanasan global merupakan pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Gas ini akan menghalang dan merangkak haba daripada bebas ke luar angkasa. Selain itu, gas ini juga menghalang pembebasan semula bahangan matahari ke atmosfera dan ia membenarkan bahangan matahari untuk menembusinya. Oleh itu, kesan pemanasan global akan menyebabkan penipisan lapisan ozon serta meningkatkan suhu bumi dan juga mampu memberikan kesan kepada seluruh penduduk bumi. Tambah pula, peningkatan suhu adalah disebabkan pembebasan gas-gas karbon monoksida yang terkumpul di udara. Hal ini kerana kesan karbon monoksida yang terlalu banyak mampu menyebabkan haba terperangkap sekaligus meningkatkan suhu di bumi sehingga persekitaran menjadi panas. Kemudian,
Penyusutan lapisan ozon juga merupakan faktor utama pemanasan global ini berlaku. Sebagai contoh, sekiranya keadaan ini menjadi panas, ia akan menyebabkan sistem ekosistem terganggu dan berlakunya banjir serta menjadikan kejayaan alam tidak normal disebabkan pemanasan global ini. Tuntasnya, kita sebagai rakyat seharusnya lebih peka dan menjaga kelestarian alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan bumi dan masyarakat sejagat. Kesimpulan daripada kisah ini, kisah daripada persembahan ini berlaku disebabkan masyarakat yang tidak mementingkan kelestarian alam sekitar. Hal ini kerana kurangnya kesedaran serta perasaan tanggungjawab dalam sanubari masyarakat kita pada hari ini. Oleh sebab itu, tidak heranlah negara kita berada dalam tahap yang kritikal dan menyebabkan pencemaran seperti udara, sungai serta pemanasan global yang tidak terkawal. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memberi perendahan kepada golongan masyarakat dalam membendung masalah pencemaran alam sekitar dan mengadakan program kesedaran seperti betapa pentingnya penjagaan alam sekitar itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hafiz Jazimin bin Yasmin. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu ataupun cabaran dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Objektif yaitu untuk mengenal pasti cabaran dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Seperti yang kita tahu, pada hari ini masalah persekitaran menjadi semakin mencabar dan usaha untuk menyelesaikan masalah ini memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak. Seterusnya, antara masalah atau cabaran untuk menjaga kelestarian alam sekitar adalah seperti pencemaran udara dan air, penebangan hutan yang terlalu banyak dan sukar untuk dikawal, pembuangan sisa sampah, sisa pepejal dan toksik, dan penipisan alam sumber semula jadi telah memberi kesan kepada ketidakseimbangan persekitaran. Oke, seterusnya kerajaan komited untuk melindungi dan memelihara persekitaran alam sekitar semula jadi. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar dan perundangan. Ianya diperbuat bertujuan memberi keseimbangan kepada pembangunan dan perlindungan kepada alam sekitar. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar dan akta untuk memelihara alam sekitar negara. Antaranya ialah Dasar Perhutanan Negara, Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan, Akta Perhutanan Negara, Akta Kualiti Alam Sekeliling, Akta Perlindungan Hidupan Liar. Oke, seterusnya kita akan masuk kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling. Akta Kualiti Alam Sekeliling ini ialah bertujuan untuk meningkatkan lagi keberkesanan penegakan undang-undang. Pemerintah akan memindah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dalam waktu terdekat untuk memperkuatkan lagi penguatkuasaan terhadap masalah pencemaran. Namun, kita perlu sedar bahawa undang-undang dan peraturan saja tidak cukup untuk menyelesaikan semua masalah persekitaran. Setiap orang dari pelbagai lapisan masyarakat, tidak kira umur, muda atau berpendidikan tinggi, perlu bekerjasama untuk melindungi dan menjaga alam sekitar. Oke, seterusnya, isu yang seterusnya adalah kesadaran terhadap pemeliharaan alam sekitar. Ianya adalah bertujuan untuk bagi memperkuatkan kesedaran masyarakat. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar telah mengadakan sebuah program, iaitu Program Kesedaran Alam Sekitar yang melibatkan pelbagai kumpulan sasaran seperti pelajar, guru, masyarakat, kampung dan bandar. Seterusnya ialah program Anugerah, iaitu Bandar Lestari, Sekolah Lestari, Anugerah Langkawi, pertandingan debat alam sekitar antara Institut Pengajian Tinggi dan Kem Kesedaran Alam Sekitar. Oke, seterusnya NRI telah melancarkan program Rakan Alam Sekitar untuk mempelbagaikan usaha menangani isu alam sekitar. Melalui program ini, pemimpin-pemimpin di peringkat angkar ubi diberi peranan untuk menalajui usaha-usaha secara bersepadu dengan anggota masyarakat tempatan, termasuk juga badan-badan bukan kerajaan yaitu NGO untuk bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dalam memelihara alam sekitar. Negara kita berdepan dengan cabaran memastikan kelestarian alam sekitar selepas berakhirnya tempoh kawalan pergerakan yaitu PKP. Negara sudah pasti memainkan peranan penting dalam mengatasi cabaran yang hadir daripada impak perubahan iklim melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif.
Oke, seterusnya ialah pendidikan awal. Pendidikan awal juga turut memainkan peranan penting dalam menanamkan kepentingan masyarakat dalam melindungi dan melindungi alam sekitar. Walau bagaimanapun, nilai-nilai ini jarang berlaku dalam masyarakat hari ini dan pencemaran dan pemusnahan alam sekitar semakin meningkat. Di sekolah rendah dan sekolah menengah, pendidikan alam sekitar bukan subjek yang terpisah, tetapi termasuk dalam mata pelajaran lain seperti sains dan kajian tempatan. Menurut Dato' Sri Douglas Unggah, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Malaysia pada tahun 2011, beliau mengatakan bahawa mata pelajaran seperti kajian tempatan sering digunakan untuk mengajar mata pelajaran lain. Seterusnya, pendidikan alam sekitar diabaikan untuk memenuhi keperluan persekitaran, menggunakan masa ini untuk mengajar mata pelajaran yang lain. Seterusnya, pada peringkat pengajian tinggi, hanya pelajar yang mempunyai ijazah atau subjek yang berkaitan dengan persekitaran yang mengetahui tentang masalah dan cara mengurus persekitaran. Akhir sekali, sementara pelajar lain hanya melihat sebagai masyarakat normal bahawa persekitaran hanya berkaitan kebersihan, flora dan fauna persekitaran, tidak mengetahui pentingnya pengurusan persekitaran yang betul. Oke, akhir sekali, yaitu rumusan. Bagi mencapai objektif yang telah disasarkan, saya harap semua pihak dapat memainkan peranan yang lebih aktif untuk menjayakan kerja-kerja pelindungan alam sekitar negara. Pertama sekali, kita menjalani kehidupan seharian mengikut ciri-ciri kehidupan mesra alam seperti mengitar semula, menanam pokok, berkongsi kendaraan, dan kita juga bersama-sama menjimatkan elektrik. Penghawa dingin juga haruslah ditentukan pada suhu yang sesuai untuk mengelakkan sejuk yang berlebihan. Ingat, tidak kira seberapa kecil usaha untuk melakukan perubahan, lebih baik daripada memegang erat badan anda tanpa melakukan apa-apa atau menyalahkan orang lain. Sekian, itu sahaja daripada saya, Hafiz Jazimin. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razi Al-Hafi bin Jamaluddin akan membentangkan langkah-langkah atau cadangan untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang, iaitu kerajaan hendaklah menguatkuasakan akta dan peraturan iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dengan mengadakan denda, kompaun, penjara dan yang lain-lain kepada mana-mana individu atau syarikat yang mencemarkan alam sekitar. Seterusnya ialah mengadakan aktiviti bergotong royong. Aktiviti bergotong royong ini adalah amalan yang baik, iaitu dapat mengeratkan ikatan silaturahim, tapi juga dapat mengelakkan kawasan yang menjadi tempat perbiakan nyamuk Aedes dihapuskan dan juga membersihkan kawasan sekitarnya dari sampah sarap. Seterusnya ialah mengawal pembalakan haram. Kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang, iaitu kerajaan hendaklah menguatkuasakan akta dan peraturan Akta Perhutanan Negara 1984. Tanpa menguatkuasakan undang ini, segala kehidupan seperti flora dan fauna di hutan akan pupus. Seterusnya ialah menganjurkan kempen kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar. Kempen ini perlu diadakan di sekolah-sekolah kilang atau di kawasan industri dan juga di kawasan awam. Kempen ini perlu bermula dari bawah, iaitu dari usia yang muda, daripada tadika, kerana segala tindakan boleh dibendung melalui usia yang muda. Jadi itu saja daripada saya dan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada kajian kami telah mengenal pasti isu-isu yang melibatkan alam sekitar, iaitu pencemaran air, pembalakan haram dan juga jerebu. Isu-isu ini giat dibincangkan bagi mengenal pasti kesan-kesannya dan juga langkah bagi mengekalkan kelestarian alam sekitar. Selain itu, kami juga mengkaji cabaran-cabaran dalam menjaga alam sekitar. Akhir sekali, saya ingin tegaskan bahawa etika merupakan satu set panduan bagi manusia supaya menguruskan alam berpandukan moral dan nilai. Ia penting kerana di dalam Al-Quran juga terdapat larangan agar tidak merosakkan alam sekitar.
Walaupun manusia merupakan komponen biosfera yang memerlukan pelbagai keperluan dan kepentingan terhadap alam, akan tetapi manusia berkemampuan untuk melindunginya dengan mengamalkan etika alam sekitar. Penerapan nilai-nilai moral ini dilihat sebagai benteng yang dapat menyedarkan masyarakat tentang persekitaran, walaupun dalam fasa era pembangunan yang akan menjejaskan alam sekitar.